Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Induk Nur Farhani Masaramiti Zainul Abidin daripada kelas 5YIL MRSM Tun Datuk Ismail. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang topik 91 sejarah iaitu latar belakang dasar luar. Sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalankan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Seterusnya ialah hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal seperti Paan-Paan, Langkah Sukar dan Chin Tu telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Paan-Paan telah menghantar utusan ke China. Manakala kerajaan Langkah Sukar menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Chin Tu pada tahun 608 Masihi. Penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Hubungan ini terjalin dalam dua bentuk iaitu hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan, manakala hubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Antara negara yang membuat hubungan diplomatik ialah China, Ryukyu, Siam, Makassar, Pasai dan Turki. Manakala untuk hubungan perdagangan pula ialah China, Hadramaut daripada Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan Turki. Antara kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka ialah yang pertama, dapat menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Yang kedua, dapat menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, dapat mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Yang keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Dan yang terakhir, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Pada zaman British, Hal Ehwal Luar Negeri Melayu NNS ataupun lebih dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Terdapat dua perkembangan penting dalam dasar luar. Yang pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Husin apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Perkara yang dapat disimpulkan daripada topik 91 ini ialah dasar luar negara yang dapat dilihat bermula pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu disesuaikan dengan keperluan dan perubahan pada masa itu. Semasa British menguasai negara kita, dasar luar negara dikuasai oleh pihak British. Kedaulatan yang diperoleh melalui kemerdekaan membolehkan kita menggubal dasar luar negara kita. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlu bekerjasama dengan pemimpin bagi memastikan Malaysia dihormati oleh negara lain.